wabarakatuh. Alhamdulillahi qail wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ad-dunya ad-darra akhirah wa man ahabba akhiratuhu ad-darra dunya. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan pengurusi surau Al-Falah, sah pimpinan surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal Siak, sah pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih lagi Allah Taala beri kita peluang sihat untuk datang beribadah di surau, di masjid, dan Allah Taala bagi lagi kita umur lagi satu hari. Mudah-mudahan dengan keberkatan umur panjang yang Allah Ta'ala bagi kita dalam keadaan rahmat Allah, insyaAllah. Baik, sebab ibadah itu tuan-tuan disebut ibadah itu dekat dunia ya. Ibadah ni dekat dunia ya. Nak baca Quran ke, nak semayang ke, nak puasa ke, nak sedekah ke, dunia ya. Bila nyawa napas kita dah sampai dekat halqum, semua terhenti dah. Jangan cakap nak ibadah. Waktu tu pintu taubat dah tertutup dah. Jadi rebut. Sihat tu Allah Taala bagi tu rebut. Adalah sakit sikit ustaz, biasalah. Mana ada orang sihat dia tak ada. Sakit sikit, sakit pinggang, saya sakit pinggang tuan. Itu sakit lutut, ni sakit pinggang. Itulah namanya kehidupan. Allah Taala bagi sakit supaya menyedarkan kita bahawa sesungguhnya bila dah kerap sakit tu maknanya makin lama makin dekat. Dekat apa? Dekat kubur. Tuan-tuan tahu tu ada satu orang saya kenal, tuan-tuan pun kenal, dah umur 98 dah. Tuan-tuan ingat dia sihat ke? Ada juga sakit. Bateri dah 3 kali tukar dah. Bukan nak ngata apa, pasal maknanya umur berapa pun kalau 50 ke atas, 60 ke atas, 70 ke atas lagi pula. Sini sakit, kejap sakit mata, kejap sakit tu. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Bila aku panjangkan umur kau, aku tarik satu-satu nikmat, kau sakit kaki, sakit lutut. Ada tak? Ada. Sakit mata. Pakai seluar nak berdiri pun dah tak boleh. Nak berdiri pakai seluar pun tak boleh. Tak boleh. Habis sembang kat kedai kopi sarip dol lagi. Dulu boleh lah sarip dol. Muda boleh lah. Dah tua tak salah. Dah tua je. Jangan kita buat cara orang lama. Ada seorang sahabat saya kenal dia. Meninggal dah. Ikut anak dia pergi Cameron, berebut parking, anak dia bertengkar, dia pergi duduk tengah-tengah. Nak cuba tolong leraikan. Tak macam mana tertolak, jatuh terus meninggal. Itu dah tua tuan-tuan. Jangan fikir macam-macam. Ada seorang datang jumpa saya, ustaz saya dah pindah Kedah lama dah. Iyalah, nampak datang balik haji. Saya datang sini ada ni ustaz, apa depression. Apa makna depression?
tekanan. Saya murung. Kenapa jadi murung? Terlalu banyak fikirkan hal anak-anak dan cucu. Jangan fikir sangat. Ini kerja Allah Ta'ala. Besok anak aku nak kerja apa, cucu aku nak kerja apa, anak aku ini, anak aku ni banyak ni, kena buang kerja. Jangan fikir. Sebab bila terlampau fikir, kita dah tua tuan-tuan, tak terbawa je. Nanti kita jadi tekanan yang tinggi, kita jadi murung. Ya. Tak usah fikir sangat. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Itu bukan mudah lagi. Yang kena kita fikir macam mana nak beribadah, banyakkan ibadah, banyakkan taubat, banyakkan dekat dengan Allah Ta'ala. Pertama, tunaikan hak Allah Ta'ala. Kedua, tunaikan hak Rasul. Ketiga, tunaikan hak kita kepada mak ayah kita. Ada tak hak kita pada mak ayah kita lagi? Ada. Apa dia? Doakan dia. Banyakkan bersedekah untuk mereka. Mudah-mudahan berkati Allah Ta'ala, berkati kehidupan kita sampai dah hari Allah Ta'ala jemput. Ni nak datang tadi tengok kemah banyak. Yang merah, yang biru. Boleh berbeza pendapat, tapi jangan sampai putus saudara. Jangan sampai putus saudara. Innal mu'minina, innamal mu'minina ikhwana. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Selepas pangkah ke sebelum pangkah ke, jangan sampai putus saudara. Ada yang sampai tak bertegur lebih 3 hari. Saya bukan nak kempen tak. Kita orang Islam tuan-tuan. Innamal mu'minina ikhwana tu apa makna dia? Sesungguhnya di kalangan orang mukmin tu bersaudara. Walaupun dia hitam ke apa ke, dia kalau Islam, dia saudara. Nak pilihlah. Tapi jangan sampai terbawa-bawa. Emotional sampai tumbuk-tumbuk meja bawah. Orang dapat pangkat, kita dapat apa? Jaga masing-masing adab kita. Sesama Islam. Kalau rasa tak boleh, jangan ke depan. Setiap benda yang Allah Ta'ala bagi itu merupakan jawatan, itu merupakan amanah. Gitu. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sebut pada malam ni, pembukaan tadi, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita sambung kitab malam pertama di alam kubur. Sebulan sekali saya datang sini, kita duduk sama-sama, kita bercerita apa yang dituliskan oleh penulis tentang apa dia? Tentang mati, ataupun tentang sebelum mati, ataupun perihal kematian. Ini yang benda orang banyak tak suka, ini yang benda orang yang tak banyak nak ingat. Jadi kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Itu sebab kita tuan-tuan satu hari berapa kali disuruh kita semayang wajib. Patutnya 50. Nabi terima semayang mula-mula 50. Diskaun sampai jadi 5. Maknanya 5 kali itu berapa kali kita disuruh memang betul-betul suruh mengucap syahadah? 5 kali. Tayat akhir tu wajib baca syahadah dan wajib mengucap. Di waktu semayang tu mengucap betul tuan-tuan. Asyhadu alla ilaha. Di kala itulah kita memperbaharui syahadah. Tengah borak-borak je ni, tiba-tiba kita nak syahadah ke? Jarang. Tapi tengah semayang tu syahadah tu betul-betul. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang aku sembah. Aku sungguh menjadi saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah ataupun Rasulullah. Berapa kali satu hari kita sekurang-kurangnya memperbaharui syahadah? 5 kali, 5 waktu. Ada semayang yang 2 kali, tapi yang pertama tu rukun dia sunat, yang kedua tu wajib. Buat betul-betul asyhadu alla. Bila kita dah selalu semayang, kita takut kita sambil lewat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna. Tak. Syahadah tu betul-betul.
Disebut syahadatain. Apa makna syahadatain? Syahadah yang dua. Apa makna syahadah? Ikrar, janji ataupun penyataan. Itu sebab ayat saya sebut tadi. Wallahu allazi la ilaha illahu. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul tu maknanya dia yang mengetahui benda yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah, dan benda yang nyata. Syahadah tu maknanya penyataan kita, persaksian kita bahawa kita meyakini bahawa Tuhan itu yang wajib disembah. Itu makna syahadah. Baik, buka muka surat 76 yang ada kitab. Semua dah khatam dah. Jadi alhamdulillah. Banyak tempat saya pergi pun kebanyakannya dah khatam dah. Khatam tu makna dia tamat lah. Tak apa tuan-tuan. Janji tuan-tuan nak duduk dengar, mengingatkan diri saya dan mengingatkan diri masing-masing. Itu dah satu benda yang baik. Kan Nabi sebut, jadilah orang yang mengajar, kalau tidak jadilah orang yang belajar, kalau tidak jadilah orang yang mendengar, kalau tidak jadilah orang yang cintakan pelajaran, jangan jadi orang yang kelima. Baik. Qala muallifu rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Di antara tuntutan iman adalah agar kita memikirkan hal ini. Kalau tidak, celakalah kita. Berfikir adalah tahap pertama dalam rangka persiapan. Fikir tentang apa? Fikir tentang mati. Fikir tentang macam mana. Itu sebab disebut kita tak boleh nak pilih cara kita mati, tak boleh. Benda yang di antara benda yang kita nak tahu sangat, semua orang nak tahu. Pertamanya apa? Kita nak tahu dalam perut ni laki ke perempuan. Betul tak? Tambah kalau cucu pertama, laki ke perempuan, kau dah pergi scan. Maknanya benda tu kita nak tahu. Benda nak tahu. Dan di antara benda yang kita nak sangat-sangat tahu apa dia? Kalau boleh kita tahu bila kita mati, dekat mana kita mati, macam mana cara kita mati. Sebab disebut tadi alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mengetahui benda yang gaib, benda yang terang. Apa di antara benda yang gaibnya? Allah Ta'ala tahu macam mana cara kita mati, dekat mana kita mati, berapa bulan kita mati, pukul berapa kita mati, sakit apa kita mati. Semuanya dalam ilmu Allah. Kita mati dah dicicit ke belum, cicit berapa orang, Allah Ta'ala dah. Jangan cakap yang sudah, yang belum pun Allah Ta'ala tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydi. Dia yang mengetahui benda yang telah berlaku dan benda yang belum berlaku. Tu saya cerita banyaklah. Kiamat pun Allah Ta'ala tahu bila. Kiamat Allah Ta'ala yang tentukan bila. Rezeki cucu cicit kita Allah Ta'ala tentukan. Itu sebab saya cakap tadi, jangan fikir sangat. Nak berdoa, doa. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki anak cucu aku, ya Allah, gitu. Doakan anak cucu tu bagus. Doakan anak cucu cicit bagus. Tapi jangan dipikir-pikir sangat. Jangan diambil kerja Allah Ta'ala tu. Ikhtiar wajib. Mudah-mudahan ikhtiar itu Allah Ta'ala bagi ganjaran yang setimpal. Gitu. Berfikir adalah tahap pertama dalam rangka persiapan. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh siapa saja yang didatangi oleh kematian. Fikir, Allah Akbar. Tadi anak buah saya meninggal umur 40 lebih kat Melaka. 40 lebih ya. Kalau ikut hukum akalnya, dia yang ziarah saya meninggal. 40 lebih meninggal. Allahu Akbar. Tapi bila-bilalah turn kita, tuan-tuan. Kalau boleh, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dekat tikau sejadah, ya Allah. Matikanlah aku ketika sujud, ya Allah. Matikanlah aku ketika rukuk, ya Allah. Matikanlah aku ketika membaca Quran, ya Allah. Gitu. Siapa tak nak, betul tak?
Ha? Ha. Ini mati, takut mati tengah tekak pasal politik, meninggal lah. Kat tepi longkang tu. Jangan. Itu. Jaga adab masing-masing tuan-tuan. Kita ni Islam. Doa sama-sama, mudah-mudahan Allah Taala bagi kita pemimpin yang mengutamakan yang mengutamakan Islam, yang mengutamakan yang mengutamakan akidah. Tak kira lah dari parti mana, janji dia di hati dalam Islam. Gitu. Lalu terbaring dalam tanah. Kemudian cacing tanah akan menguraikannya. Mengurai ni maksud dia apa tuan-tuan? Makan lah. Dia sebab orang putih cakap, kajian dia cakap menunjukkan, kajian dia menunjukkan, dia cakap anjing itu mempunyai deria bau yang kuat. Salah. Kalau ikut kajian sains yang betul-betul, binatang yang paling kuat derianya ialah cacing. Cacing 1 kilometer dia boleh bau. Hari ni Tuan Imam meninggal, orang ke bumi kan, cacing sekitar 1 kilometer dah bau dah. Oh, Tuan Imam dah masuk. Sungguh. Ni contoh. Bukan Tuan Imam sini, Tuan Imam tempat lain. Ya. Tu yang kaki mancing tu selalu cocok kepala cacing dengan mata kail tu, jaga baik-baik. Dulu kau cocok nenek aku, datuk aku dengan pancing. Cacing yang akan menguraikan. Cacing ni tuan-tuan. Tapi takkan orang nak ambil cacing pergi cek, nak pergi idu dadah. Macam mana nak buat? Maknanya, tapi binatang yang disebut paling sensitif pada bau, ya, terutamanya bau bau lah cacing. Jauh dia 1 kilometer. 1 kilometer jauh tak? Jauh. Ini semua kalau suruh berlari 1 kilometer, mana boleh dah ni. Jauh tuan-tuan, 1 kilometer. Usain Bolt lari tu baru 100 meter kali 10 kalinya tu baru jatuh 1 kilo. Keliling stadium tu baru 400. Tahu? Jangan lari satu stadium tu. Saya satu stadium lari baru 400. Jauh. Cacing hidup. Masuk aja. Daging baru sampai. Kemudian cacing tanah tak akan mengurai gitu. Malaikat mungkar dan nakir akan mengintrogasinya. Introgasi ini makna dia malaikat mungkar nakir akan membuat soal jawab. Itu yang Tuan Imam baca tadi, raditu billahi rabba, aku rela Allah menjadi Tuhan aku, wabil islami dina, aku rela Islam itu menjadi agama aku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyun wa rasulah, dan aku rela Nabi Muhammad itu menjadi nabi dan rasul aku. Mudah-mudahan selalu dengar, selalu amin. Mudah-mudahan besok dalam kubur dapatlah jawab. Marrabbuka, Allahu Rabbi, man nabiyuka. Soalan dah bocor, cuma dapat jawab, tak dapat jawab. Allahu Akbar. Kadang-kadang duduk-duduk terfikir, gitu. Dapat tak saudara mara aku yang dah meninggal ni jawab. Kita tahu saudara mara kita tak? Mak ayah kita, bapa saudara kita. Kalau yang meninggal tu kaki semayang, hari-hari pergi surau, hari pergi masjid, senang sikit hati. Kalau yang meninggal tu semayang pun tak nak, Allah. Semayang pun susah. Sampai tua pakai seluar pendek, Allah. Tahap berkabarlah dalam kubur. Tahap berkabarlah dalam kubur, Allah. Gitu. Risau itu. Sebab apa? Sebab kita kenal mak ayah kita, kita kenal bapa saudara kita, kita kenal semua. Gitu juga dengan orang rumah. Orang rumah kita.
Kadang-kadang duduk-duduk tu tak sedar. Allah, dah tak ada dah bini aku tak. Itu. Yang dah meninggal dalam rumah Allah. Tak apa khabar dalam rumah aku dalam kubur. Kita tahu tak perangai rumah kita? Tahu. Kalau jenis yang kuat semayang, selalu pegang tasbih, kuat baca Quran, Allah. Tapi doakan tuan-tuan, apa keadaan sekalipun bini kita, mak ayah kita, Allah Ta'ala, Nabi suruh kita bersangka baik. Dengan apa? Dengan mendoakan. Ramai yang sini dah tak ada orang rumah. Ramai. Bila tak ada orang rumah, tuan-tuan teringat kebaikan orang rumah dia. Orang rumah. Allah. Allah. Tak ada orang rumah. Tambah musim hujan ni lagi pula. Sungguh. Saya bukan cerita seks tuan-tuan, tak. Lain ada orang ada bini dengan tak ada bini lain. Sungguh tanya orang perempuan gitu tak? Orang yang ada suami dengan tak ada suami. Walaupun dulu masa hidup selalu bertekak, bergaduh, bukan bertekak. Pegang mulut, bila dah tak ada lagi terasa. Sebab dah tak ada nak perang. Sungguh. Kadang-kadang perang benda-benda kecil-kecil je. Lepas tu baik balik. Itulah. Pagi perang kan petang elok balik. Gitu. Tapi bila tak ada lain tuan-tuan. Tambah hujan-hujan ni. Kalau petang air kopi ada, goreng pisang. Allah. Tapi nak kahwin ke Ustaz, terpulang lah. Tak nak? Pulang. Kuburan adalah tempat tinggal dan kiamat adalah janjinya. Kuburan adalah tempat tinggal dan kiamat adalah janjinya. Kubur ni tempat tinggal. Tempat tinggal apa? Tempat tinggal sementara. Sementara apa? Sementara datangnya kiamat. Kiamat adalah janjinya. Dan mati itu juga merupakan kiamat. Kiamat kan ada dua. Satu disebut al-kiamatul kubra, yang satu lagi disebut al-kiamatul sugra. Kiamat besar-besaran tu Allah Ta'ala hancurkan bumi. Allah Ta'ala hancurkan bumi, Allah Ta'ala terbangkan gunung berterbangan umpama kapas. Itu kiamat besar. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja al-qari'ah mal qari'ah. Semua cerita tentang kiamat. Tapi kiamat kecil ialah mati. Mati itu merupakan kiamat, tapi kiamat kecil. Syurga dan neraka adalah tempat kembalinya. Syurga dan neraka adalah tempat kembalinya yang kekal abadi. Abadan abada. Tuan-tuan bayangkan duduk dalam syurga sejuta tahun. Lepas tu duduk. Tak ada kerja, tak ada apa, tak payah nak fikir gaji, tak payah nak fikir apa, tak ada nak buang air besar, tak ada nak buang air kecil, tak ada dengki, tak ada khianat, tak ada kahak. Apa nak semua dah dapat. Satu orang satu dunia ni Allah Ta'ala bagi keluasan masing-masing. Nak apa semua ada. Daun daripada emas, burung daripada emas, pinggan, cawan, Allah. Tak tua, tak muda, macam tu je. Tak ada sakit, tak ada apa. Mana? Dalam syurga. Siapa? Orang yang berjaya memasuki syurga. Bila saya cakap macam ni, jangan ada ya ke. Bila ya ke je, rosak. Yakinlah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu semua ada di dalam syurga. Mengalir di bawahnya sungai arak, sungai susu, sungai madu. Allah. Bidadari, berapa ramai aja nak. Kulit tegang, nafsu kuat, badan sehat,
tak sakit-sakit, tak ada doktor, tak ada apa. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila? Sampailah bila-bila. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Allah Taala sebut. Wa mal dan harta, hayatad dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia, kemewahan dunia itu adalah sementara. Raja tu besok dekat padang mahsyar, kalau dia tak beriman, dia tak takwa, dia tak taat dengan Allah Ta'ala, dia sama dengan orang biasa, telanjang di hadapan Allah. Raja. Itu saja kita pengarah ke apa ke, datuk ke, Tan Sri ke, raja saya sebut ni, raja. Tak kira lah raja mana. Raja Selangor ke, raja mana ke. Itu adalah anugerah manusia, dan di sisi Allah tidak ada nilai. Yang Allah Ta'ala tengok takwa. Wa ima kau menyapu sampah, tapi kalau kau takwa dengan Allah Ta'ala, kau taat perintah Allah, kau taat perintah Rasul, kau jaga kau punya hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia, masuk syurga, engkau yang paling yang hebat. Tu. Kalau dah raja pun besok kalau raja sendiri pun, tak kira lah raja Britain ke, raja mana ke, kalau tak beriman, masuk dalam golongan orang yang fasik, masuk dalam golongan orang yang kafir, di padang mahsyar sama telanjang bulat, tidak ada syafaat. Gitu. Berapa tahun tuan-tuan dekat padang mahsyar? Lama. Kita tinggal dalam kubur pun tak tahu berapa lama. Tak tahu berapa lama. Nabi Adam dah beratus juta tahun dah dalam kubur. Ayah saya dah 6 tahun dalam kubur. Arwah mak saya dah dekat 10 tahun dah dalam kubur. Itu bawa ayah mak. Datuk kita, moyang kita, ahli keluarga terdekat kita. Berpuluh-puluh tahun, beratus tahun di dalam kubur. Itu sebab disebut kubur adalah tempat tinggal. Tak tahu berapa lama kita tinggal. Kalau kita dapat nikmat dalam kubur, tak kira lah berapa ratus tahun pun tak apa. Tapi kalau dapat azab di dalam kubur, itu merupakan satu dugaan yang besar buat kita. Mengapa seseorang tidak berfikir tentang kematian dan selalu mengingatinya? Mengapa ia tidak bersiap-siap menghadapinya? Janganlah ia memperhatikan dan menunggu sesuatu kecuali kematian. Itu sebab disebut, kenapa kita tak fikir mati? Itu sebab tuan-tuan, hidayah, kinayah itu merupakan satu perkara yang penting sangat dalam kehidupan. Hidayah, petunjuk. Apa dia hidayah? Petunjuk. Dan di antara hidayah itu ialah bila tuan-tuan dapat iman, dan tuan dapat Islam, tuan-tuan taat, dan tuan dapat pergi surau, pergi masjid, itu merupakan hidayah. Tuan-tuan tengok. Kita tengoklah. Nabi SAW dia ada banyak bapa saudara. Bapa saudara dia yang di antaranya yang beriman, yang mati awal, siapa dia? Saidina Hamzah, mati dalam peperangan Uhud. Bapa saudara Nabi yang sampai mati, daripada mula sampai mati tak beriman, siapa? Abu Lahab. Lahab tu makna dia menyala-nyala. Abu Lahab. Abu Lahab. Daripada mula Nabi dakwah sampai meninggal, tak dapat Islam. Bapa saudara Nabi yang paling lambat sekali masuk Islam siapa? Lambat sangat masuk Islam. Dia bapa saudara Nabi. Siapa dia? Siapa dia? Saidina Abbas. Bapa saudara Nabi. Dia masuk Islam waktu peristiwa Fathul Mekah. Ketika Nabi dah pindah ke Madinah, Nabi nak pergi ke Mekah, nak serang, nak tawan Mekah. Ketika tu orang Mekah surrender, waktu tu barulah Saidina Abbas memeluk Islam. Anak dia Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas merupakan sepupu Nabi.
Dan sepupu Nabi, anak Saidina Abbas ni kecil. Waktu Nabi jadi rasul dia kecil. Dia yang Nabi doakan. Itu sebab saya selalu ingatkan tuan-tuan, kalau nak tahnik anak ke cucu ke, baca doa tu je. Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din wa allimha ta'wil. Itu doa yang Nabi doakan untuk Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Sampai Nabi cakap dengan dia, wahai Abdullah bin Abbas, kamu besok akan menjadi seorang yang pandai agama dan kamu akan mati setelah matanya kamu buta. Nabi tahu mata dia buta. Wahal waktu dia cakap tu, Abdullah bin Abbas kecil lagi, sekitar 12 tahun ni. Nabi cakap dengan dia, engkau besok jadi orang alim dan kau akan mati, sebelum kau mati, mata kau akan buta. Dan memang betul sebagaimana yang Nabi sebut. Nabi ni kasyaf, tuan-tuan. Sebelum daripada Saidina Abbas meninggal, mata dia buta. Bila mata dia buta, dia dah tahu dah. Dia cakap aku, dia dah tahu. Dia dah tahu dah. Ini yang Nabi sebut, aku akan buta sebelum daripada aku mati. Dan orang yang memeluk, orang yang baik dengan Nabi, tak tentang Nabi, tapi sampai mati tak masuk Islam. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan di antara orang yang mendapat siksa yang paling ringan sekali dalam neraka. Walaupun dia dapat siksaan paling ringan dalam neraka, tuan-tuan, waktu terbakar tu Nabi sebut, dia rasa dah paling sakit. Dia akan dipakaikan dengan selipar yang dibuat daripada api neraka. Bila dia pakai, kepanasan api itu menggelegakkan otak Abu Talib. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, dia cakap Abu Talib tu bapa saudara kau, banyak tolong kau, banyak membela engkau, bela engkau. Tapi dia tak masuk Islam. Apa yang dia dapat? Nabi sebut dia akan mendapat seringan-ringan siksaan di dalam kubur. Tuan-tuan bayang, waktu Nabi, tuan-tuan, Nabi waktu umur 8 ke 10 tahun, dia selalu ikut Abu Talib. Pergi mana? Pergi berniaga. Ke mana? Ke negeri Syam. Abu Talib ni, tuan-tuan, satu hari dibawa Nabi pergi berniaga. Dia lalu dekat satu perkampungan. Dekat kampungan tu ada gereja yang lama. Dan dekat gereja tu, waktu tu keluarlah seorang padri tua. Padri ni maknanya agama Kristian lah. Kitab-kitab apa? Injil. Dia lalu bila dia lalu je dekat situ, dia berteduh dekat hampir-hampir dengan gereja tadi. Padri tadi nampak apa? Padri itu nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan perniagaan itu dilindungi oleh awan. Ketika dah berehat pun, Nabi bergerak pun, awan lindungi Nabi. Ini yang dinamakan irhash. Apa makna irhash? Benda luar biasa yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi dan Rasul sebelum dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Irhash. Padri, tuan-tuan, dia ada tulis dia. Padri ni tengok je. Dia cakap orang ni tanda kenabian. Dia pergi tanya dengan Abu Talib. Nama padri ni Bahira nama dia. Dia cakap, anak siapa ni? Abu Talib macam kita lah, tak? Bila bawa anak buah, kita malah nak cerita panjang, itulah bapak saudara ni lain ya. Anak aku lah, tak? Kita cakap ini anak aku. Padri cakap, tak mungkin dia. Kenapa? Budak ni ada tanda kenabian akhir zaman, dan Nabi akhir zaman yatim piatu. Ada tahu? Kenapa ya? Abu Talib dia cakap apa? Tentang budak ini, dia ada diceritakan detail di dalam kitab Injil. Lalu dia minta supaya membuka baju Nabi. Buka baju Nabi, tengok di antara dua tulang, dua urat belikat Nabi ada tanda nubuah, tanda kerasulan Nabi, iaitu tanda bulat.
Dia cakap sah budak ni seorang nabi dan bakal menjadi rasul. Bawalah balik, jangan singgah lama-lama. Aku takut nanti kalau orang Yahudi tahu budak ni bakal menjadi nabi dan rasul, engkau mendapat kesusahan. Dibawa balik. Tentang bayang. Maknanya Abu Talib tahu tak? Tahu. Abu Talib tahu nabi ni seorang nabi. Abu Talib tahu awan ikut dia. Maknanya banyak benda istimewa yang berlaku pada nabi Abu Talib tahu. Ketika Nabi belah bulan, Nabi belah bulan, bukan pangkah bulan, dengar baik-baik, ni bukan politik. Ketika Nabi belah bulan, Abu Talib ada tak? Ada. Abu Talib tengok tak? Tengok. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Hidayah ini bukan semua orang dapat. Kita mufti, anak kita belum tentu lagi kuat agama, kuat semayang, belum tentu. Sebab hidayah itu tidak boleh dibeli, tidak boleh diwarisi. Iman dan Islam itu bukan satu benda yang boleh diwarisi. Kalau ada lah ubat tuan-tuan yang jual 1 juta pun orang beli. Beli ubat tu 1 juta, bagi makan dia, besok dia bangun semayang subuh berjemaah, dia semayang zuhur berjemaah, dia jadi orang baik, bahasa lembut. Kalau ada tuan-tuan beli tak? Beli. Tapi tak ada. Ini merupakan hidayah Allah Ta'ala. Peliharalah tuan-tuan hidayah yang Allah Ta'ala bagi pada tuan-tuan, Islam dan iman yang Allah Ta'ala bagi pada tuan-tuan. Sampailah hari bila mana Allah Ta'ala jemput, peliharalah. Dan dalam masa yang sama, ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul, buatlah amal ibadah yang saya sebut tadi. Amal ibadah itu hanya di dunia. Beribadahlah banyak-banyak. Dan doakan anak cucu, kesejahteraan anak cucu kita sampailah hari bila mana Allah Ta'ala jemput kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan beriman dan Islam dan soleh, insya-Allah. Saya berhenti takat tu tuan-tuan. Saya bawa tahlil sekarang boleh? Kita tahlil sekarang ke lepas isyak? Lepas isyak. Tuan Imam bawa lepas isyak. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita doa lepas isyak sama-sama insya-Allah.